Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang pengilaan dalam tajuk temu kimia. Okay, dalam topik ini kita melibatkan pengilaan. Okay, kelas yang lepas kita dah tahu Q sama dengan MC theta kan. So, dalam ni kita kena kira iaitu perubahan haba diwakili oleh Q, perubahan tenaga haba delta H ataupun haba tidak balas. Perhitungan perubahan haba melibatkan dua. Okay, yang pertama, situasi yang pertama. Okay, ni situasi pertama. Melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja. Okay, and then situasi yang kedua. Melibatkan persamaan termokimia. Okay, contohnya, hidrogen campur klorin menghasilkan hidrogen klorida. Perubahan habanya negatif 184 kJ. Okay, so kita tengok situasi yang pertama. Okay, melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja. Okay, tiada persamaan termokimia. Ni soalan ni bentuk macam ni lah. Okay, perubahan haba dihitung dengan guna rumus. Perubahan haba Q sama dengan MC theta. Guna saja rumus ini. Masukkan nilai yang diberi. Untuk mencari nilai lah ya. Okay, ni contoh yang pertama. Okay, kat sini kita ada 25 cm padu larutan NaOH dicampurkan pada 50 cm larutan hidrogen klorida. Kat sini kita ada isi padu NaOH dan isi padu asid. Okay, suhu berubah daripada 30 darjah Celsius kepada 45 darjah Celsius. Okay, suhu berubah. Jadi, berapakah perubahan suhunya? Okay, kira perubahan haba yang berlaku. So, gunakan rumus apa? Q sama dengan MC theta. Okey, jadi M sama dengan berapa? Okey, jisimnya berapa? Okey, C sama dengan apa? And then theta berapa? So, kita kira saja. And then nanti awak akan dapat jawapannya. Okey, ketepatan larutan. Kita guna ni Okey, kat sini kita tengok jisim. Jisimnya berapa? So kita ada kat sini ada isi padu kan? So awak kena ingat dia bagi sini ketumpatan larutan 1 gram cm padu. Maka kita boleh dapat jisim larutan ini daripada larutan NaOH campur HCl 25 ni M sama dengan 25 tambah 50. So kita darabkan dengan 1. So dapat 75 gram. Okay, so sini 75 darab dengan C-nya 4.2. And then darabkan dengan theta-nya berapa? Daripada 30 kepada 45. So theta sama dengan 45 tolak 30. So dapat 15. So darab sini 15, maka awak akan dapat 4725 Joule. Okay, bersamaan dengan 4.725 kilo Joule. Okay, saya dapat jawapan. Okay, baiklah. Contoh yang kedua, kita ada 25 cm padu larutan kopram 2 sulfat ditambah ke dalam 0.5 gram serbuk zinc. Okay, suhu berubah daripada 30 kepada 40. So di sini dia minta kita kira perubahan haba. Okay, perubahan haba maksudnya kita nak cari Q. Okay, theta-nya berapa? Theta-nya di sini sama dengan 40 tolak 30 dapat 10. Okey, so kita gunakan rumus Q sama dengan MC theta. Okey, M mewakili jisim, okey, C mewakili haba tentu, and then theta perubahan suhu. Dekat sini sebenarnya kita dah bincangkan iaitu ini masih situasi pertama kita gunakan larutan kopram sulfat. Okay, jisim dia berapa? So, jisimnya okey dekat sini daripada ketumpatan ni larutan. Okay, ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu kan? Jadi, nak cari jisim sama dengan ketumpatan dalam isi padu. So, ketumpatannya 1, isi padunya 25.
Okey, maka jisim larutan koprum disulfat adalah 25 gram. Okey, jisim larutan kita tak ambil jisim bahan ni. Jisim bahan 0.5 ni tak. Jangan tambah. So kita ambil jisim 25. Jadi masukkan sini 25 darab 4.2 darab dengan 10. So kita dapat 1050 Joule. Okay, so situasi pertama kita dah selesai isi padu larutan dan suhu sahaja. Sekarang kita nak masuk situasi yang kedua yang melibatkan persamaan termokimia. Okay, teruskan dengan situasi kedua. Okay, ini melibatkan persamaan termokimia. Diberi jisim, diberi isi padu, diberi kemolaran. Okay, yang pertama perubahan haba Q dihitung dengan macam mana nak cari Q? So kita kena cari bilangan mol. Ini step yang pertama, bilangan mol. And then step yang kedua, perubahan haba Q sama dengan N ni adalah bilangan mol. Darab dengan perubahan tenaga. Delta H ni perubahan tenaga. Okay, so perubahan haba Q dihitung dengan hitung bilangan mol. Jika diberi jisim, dalam soalan diberi jisim, jadi bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okay, jika diberi isi padu dan kemolaran, bilangan mol sama dengan MV bahagi 1000. Ni ingat. Okay, ada contoh ya. Tindak balas antara zinc dengan koprum 2 sulfat menghasilkan zinc sulfat dan koprum. Okey, perubahan tenaganya adalah negatif 190 kJ per mol. Okey, berapakah perubahan haba jika 6.4 gram logam koprum disesakan? Okey, so kita ada jisim kat sini. Okey, cikgu cakap tadi kita kena cari bilangan mol. Okey, jisim dia dah bagi kan? So, bilangan mol N sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar, iaitu 6.4 gram bahagi dengan, okay, berapa jisim molar koprum? Koprum berapa? Jisim molar bersamaan dengan 64. Ini boleh rujuk jadual berkali. Okay, gram per mol. So kita dapat bilangan molnya (0.1 mol). Okay, berapakah perubahan haba ya? So dekat sini 0.1 mol untuk koprum. Okay, berapakah perubahan haba? So delta H dah diberi ni, delta H. So Q sama dengan N darab delta H tadi kan? 9 0.1 darab dengan negatif 190. So dapat 19. Ini Q ya, saya tidak pula. 19. Okay, seterusnya contoh yang lain ialah masih gunakan persamaan termokimia yang sama, iaitu zinc dengan koprum sulfat, tetapi di sini dia berikan kepekatan bagi larutan koprum 2 sulfat yang digunakan. Tadi soalannya bagi jisim kan? Sekarang dia bagi kepekatan. Okey, ini kepekatan. Okey, maka di sini masih sama, step yang pertama mesti cari bilangan mol. Okey, bilangan mol koprum sulfat. Okey.
soalan tadi dia bagi jisim kuprum yang terbentuk kan. Kat sini dia bagi soalannya kepekatan kuprum disulfat. Maklumat yang diberi, maka bilangan mol kuprum disulfat ialah gunakan rumus bilangan mol sama dengan MV bahagi dengan 1000. Kamu akan dapat 2 darab 25 bahagi 1000. Okey, so persamaan 0.05 mol. Okey, so di sini 0.05 mol. Okey, berapakah perubahan haba jika serbuk zinc berlebihan ditambahkan kan? So kita nak cari perubahan haba serbuk zinc. Kat sini berapa perubahan habanya? Okey, iaitu Q. Kita nak cari Q. Ni tak ada masalah sebab stoichiometri persamaan termokimianya semua 1 mol. 1 zinc menghasilkan 1 mol kuprum disulfat. Jadi 0.05 mol kuprum sulfat bertindak balas dengan 0.05 mol zinc. Yang kedua, Q sama dengan MC theta. Dalam penyelesaian masalah ini Q sama dengan N darab dengan delta H. Sebab dia dah beri sini delta H bersamaan negatif 190 kJ per mol. Mol negatif 1 ni menunjukkan dalam 1 mol tindak balas ini menghasilkan haba sebanyak negatif 190 kJ. Negatif menunjukkan bersamaan eksotermik. So sini 0.05 darab dengan 190 bersamaan dengan 9.5 kJ. Okay, so dalam masalah perhitungan perubahan haba, okay, kita dah selesai. Okay, tanda right menunjukkan kita dah selesai melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja. Dan yang kedua, kita dah selesai melibatkan persamaan termokimia. Okay, so kalau melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja, kita guna Q sama dengan MC theta. Okay, kalau melibatkan persamaan termokimia, kita guna Q sama dengan N darab dengan delta H. So di sini kita dapat simpulkan bahawa Q sama dengan MC theta sama dengan N darab delta H. Ingat. Okay, so kita sambung lagi perubahan tenaga iaitu delta H. Haba tindak balas. Okay, hitung perubahan haba Q sama dengan MC theta. Hitung bilangan mol. N sama dengan jisim bagi jisim mula jika diberi jisim. N sama dengan MV bagi sebut jika diberi isi padu dan kemolaran. Nanti kita dah bincang. Okay, jika ada dua jenis larutan. Okay, macam mana kita nak cari bilangan mol? Kalau ada dua jenis larutan, contohnya larutan natrium nitrat ditambahkan dengan larutan kuprum disulfat. Ada dua larutan kan? So kita kena cari bilangan mol dua-dua larutan tu, tapi kita pilih mol yang terkecil. Katakanlah tadi bilangan mol natrium nitrat 0.05 mol. Tetapi bilangan mol kuprum sulfat tadi 0.1 mol. Jadi kita ambil bilangan mol yang terkecil iaitu 0.05 mol. Selepas itu kita tulis persamaan kimia atau persamaan ion yang terlibat. Okey. So yang tadi kita guna formula ini. Delta H sama dengan Q per N. Q sama dengan N darab delta H. Okey, tindak balas eksotermik melibatkan 4 jenis tindak balas. Yang pertama, tindak balas pemendakan. Okey, and then tindak balas penyesaran, tindak balas peneutralan dan tindak balas
bakaran. Okey, ini ada haba pemendakan. Ini haba pemendakan. Apa itu haba pemendakan? Okay, ini definisinya. Okay, perubahan tenaga apabila satu memendakkan terbentuk daripada ionnya. Okay, dia menyebabkan tidak balas pemendakan dah. Okay, bila contohnya semasa pembentukan garam tak terlarutkan. Okay, garam tak terlarutkan terhasil pada apa? Garam larut campur garam larut akan menghasilkan garam tak larut dan garam larut. Maka mendakan yang terbentuk itulah kita kirakan dia punya perubahan tenaga. Okey, seterusnya haba penyesaran. Apa dia haba penyesaran? Perubahan tenaga apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya. Okey, dan yang ketiga, haba penyuteran. Perubahan tenaga apabila satu mol air terbentuk. Okey, daripada tindak balas antara satu mol air hidrogen dengan satu mol air hidroksida. So, maksudnya ini melibatkan tindak balas antara asid dan alkali. Okey, akan menghasilkan garam dan air. Kan? So, apabila satu mol air yang terbentuk. Okay. Seterusnya haba pembakaran. Haba yang dibebaskan apabila satu mol bahan dibakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Ini ada 4 jenis tindak balas eksotermik yang menyebabkan haba lah dalam termokimia ni. Okay. Contoh yang pertama adalah tindak balas pemendakan plumbum sulfat. Okay. Plumbum nitrat larut dalam air. Natrium sulfat larut dalam air. So, dua-dua ni adalah jenis garam larut. Ini pun garam larut. Akan menghasilkan garam tak larut. Dan menghasilkan garam larut. Okay. Garam tak larut. Persamaan ion yang terlibat ialah persamaan ion terlibat mestilah untuk pembentukan plumbum sulfat ni. Iaitu Pb2+ tambah SO4 menghasilkan plumbum sulfat, persamaan ion. Jadi 1 mol mendapkan plumbum sulfat terbentuk daripada ion Pb2+ dan ion SO4 Haba yang dibebaskan adalah sebanyak negatif 50 kilojoule. Maka kita tuliskan persamaan termokimianya Pb2+ tambah SO4 menghasilkan PbSO4. So, koma delta H-nya bersamaan dengan negatif 50 kilojoule. Ini contoh. Contoh pengiraan. Kita ada 25 cm padu lautan argentum nitrat. Kepekatannya 1 mol cm padu dicampurkan kepada 25 cm padu natrium klorida. Pekatannya 1 mol desimeter padu. Suhu berubah daripada 30 kepada 38. So, perubahan suhunya berapa? Theta sama dengan 38 tolak 30. So, dapat 8 darjah Celsius. Kira haba tindak balas pemendakan bagi AgCl. Kemudian lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas. C 4.2 ketepatan lautan 1 gram. Hitung perubahan haba. Kita guna rumus Q sama dengan MC theta. Sebab nak tahu perubahan haba dia berapa. Ini hitung bilangan mol. Dekat sini dia bagi jisim tak? Dia tak bagi jisim kan? So, kita gunakan yang kedua ni. Ini kita guna. Jika ada 2 jenis larutan, kita kira bilangan mol dua-dua jenis pilih mol yang kecil. Ada 2 larutan kan kat sini. Ini larutan pertama, ini larutan yang kedua. So, kena kira dua-dua bilangan molnya. And then, step yang ketiga, kita lihat persamaan kimia atau ion. Dan yang keempat, nak kira perubahan H, kita cari Q per L. Kat situ ada delta H sama negatif 67.2 kJ per mol kan? Ini jawapannya cikgu nak kamu cuba kira. Ikut step ni. Apa itu haba penyesaran? Perubahan tenaga apabila satu mol logam disesarkan daripada lautan garamnya. Ini tindak balas penyesaran
Okey, contohnya 0.5 gram serbuk zinc berlebihan dimasukkan ke dalam 25 cm padu larutan komponen sulfat 0.2 mol desimeter padu. Okey, suhu berubah daripada 30 kepada 40. So titanya berapa? 10 darjah Celsius 40 dekat 30 kan. Okey, kira haba tindak bala penyesalan Coulomb. Kemudian lukiskan gambar darjah aras tenaga bagi tindak balas. Okey, hitung bahan haba Q sama dengan MC theta. So kita kira lah dekat sini berapa M dia berapa. 0.5 gram serbuk zinc berlebihan masukkan ke dalam. Okey, kita tak ambil jisim ni kita ambil jisim larutan iaitu 25. Kenapa 25? Sebab ketupatannya 1 kan. So jisim sama dengan 25 darab 1. So dapatlah 25 gram. Okey. So 25 darab 4.2 darab dengan titanya 10. So berapa kita dapat? Seribu 50 kilojoule. 1050 joule ya. Sorry, sebab sini gini joule. Okay. And then hitung bilangan mol kat sini. Kita cari bilangan mol. Bilangan mol nak guna macam mana? Okay, dia beri jisim kan? Serbuk zinc berlebihan ke dalam. So, bilangan mol sama dengan bilangan mol zinc 0.5 bahagi 65 dapat 5. Okay, ni kita cuba cari bilangan mol ni. Kita guna rumus ni. Okay, bilangan mol CuSO4. Ini MV per 1000 0.2 darab 25 bahagi 1000. So dapat 0.005 mol. So itu persamaan kimia yang terlibat kan? Persamaan kimia atau ion So persamaan kimia yang terlibat adalah zinc tambah CuSO4 menghasilkan Cu tambah ZnSO4. Okay, so guna formula delta H sama dengan Q per N. Q dah dapat kat sini kan? 1050 bahagi dengan bilangan molnya 0.005 mol. Kenapa? Kenapa kita ambil 0.005 mol? Sebab kat sini semua satu kan? So bila kita ada bilangan mol CuSO4 0.005 mol, maka Cu juga adalah 0.005 mol. So kita dapat 210
kilojoule. Ataupun kita baca jawapan dia tadi ada 10,000 joule Okay, so kenapa jawapannya adalah negatif? Sebab dia adalah tingkat panas eksotermik. Okay. Per mol. Okay, haba penyesaran ni kita kira untuk 1 mol.